Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Sudah tentu Agenda Awani terus memberi fokus kepada realiti, impak dan juga cabaran yang dihadapi oleh kita semua sepanjang lebih pada setahun Malaysia kita melihat kepada impak pandemik dan juga ketidaktentuan ekonomi, dan sudah tentu melihat kepada setahun Malaysia prihatin bagaimana langkah dan juga strategi yang diatur oleh kerajaan dapat dan juga berjaya mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh rakyat. Malam ini Agenda Awani akan memberi fokus kepada topiknya agenda pemerkasaan dan juga pembangunan usahawan dan juga gerakan koperasi. Dan kalau diikutkan data yang dikongsikan oleh kementerian pada baru-baru ini, lebih 80,000 ataupun peratusannya 58.55% golongan usahawan pelbagai bidang di seluruh negara dikatakan terjejas akibat impak pandemik, dan dikatakan daripada jumlah 80,000 itu 8.5% golongan usahawan terpaksa menghentikan perniagaan masing-masing. Jadi untuk bercakap berkaitan dengan perkara ini, di talian secara Skype adalah Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM, Cik Azhari Wahid. Cik Azhari, sebelum kita nak bercakap tentang realiti yang dihadapi oleh golongan usahawan ini, kalau boleh melihat kepada setahun Malaysia prihatin, di mana pencapaian pentadbiran kerajaan dalam membantu usahawan PKS Mikro yang terjejas teruk akibat pandemik dan juga ekonomi ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fauzi, terima kasih Aswani. Ya, seperti mana yang Fauzi nyatakan tadi, memang kesan kepada usahawan PKS termasuk usahawan mikro dan juga mungkin koperasi juga memang sangat mendalam, bermula daripada Mac 18 2020 bermula dengan PKP 1.0. Kita rasa cabaran memang sangat getih, sangat-sangat kata orang meruntun jiwa. Ramai yang tutup kedai, ramai yang dah dah mengecilkan perniagaan, ramai yang tak tahu hal tuju nak ke mana. Namun begitu, saya rasa kerajaan sepanjang setahun ini di bawah kerajaan Malaysia Prihatin ini, kerajaan juga telah buat sedaya upaya sebaik yang mungkin untuk membantu usahawan seluruh negara mengikut pelbagai inisiatif, berdasarkan pelbagai inisiatif yang telah dinyatakan oleh kerajaan sebelum ini. Contoh yang mana kita tahu, pakej Prihatin PKS, penjana bajet 2021 yang terkini adalah permai. Alright? Jadi banyak bantuan diberikan seperti mana yang dinyatakan tadi. Hampir 80,000 dikatakan memang terkesan dengan perniagaan ini. Mungkin kalau ikut kenyataan daripada kementerian pun 32,000 lebih kurang usahawan telah tutup kedai, telah menutup perniagaan mereka. Tapi yang menariknya, Fauzi, yang saya nyatakan juga di sini, mungkin kerana bantuan yang telah diberikan kerajaan dan juga inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan, dalam masa yang sama juga ada 82,555 perniagaan baru dibuka. Jadi saya nampak ada orang terkesan, ada orang juga yang ada menampakkan satu peluang yang baru kepada mereka untuk mula perniagaan, baik daripada golongan yang terkesan akibat kerja, dibuang kerja ataupun ataupun graduan yang menganggur. Namun begitu, itu adalah satu simboliknya bantuan-bantuan yang dilakukan oleh kerajaan yang sedikit banyak membantu. Contohnya GKP, GKP walaupun ada isu pada awalnya, DPN, PSU, program subsidi upah yang sangat-sangat membantu. Sebab itu antara yang paling penting dalam kondisi kita sebagai usahawan dalam bentuk aliran tunai, dan bila ada bantuan gaji dan juga e-wallet, masa penjana, kemudian geran digital dan sebagainya, dapat bantu usahawan untuk memastikan kita boleh kekal kelangsungan perniagaan. Saya banyak nyatakan 3 cabaran utama adalah of course pembayaran gaji, sewa premis dan juga kita punya OPEX setiap bulan. Itu antara yang paling terkesan, dan saya rasa kerajaan, contoh di penjana ada 40 inisiatif. Cuma yang saya risau Fauzi, adalah informasi tentang bantuan ni adakah sampai ke akar umbi. Itu persoalannya sekarang. Walaupun kita dah banyak bantuan, banyak yang kita telah berikan, namun begitu adakah sampai tingkat akar umbi, terutama golongan-golongan unbankable, micro entrepreneur, usahawan mikro, dan juga golongan B40, usahawan B40 di luar sana, mungkin juga di luar bandar. Jadi saya galakkan kalau boleh pihak kerajaan lebih fokus pada mempromosikan dengan lebih agresif tentang inisiatif ini supaya semua usahawan tahu, Fauzi. Tadi Encik Azhari ada kongsikan, kalau diikutkan data yang saya kongsikan pada awal tadi, 80,000 yang usahawan terjejas merentas pelbagai sektor. Tetapi dalam masa yang sama, lebih 82,000 usahawan membuka operasinya dalam keadaan dan juga pandemik ini. Mungkin boleh dikongsikan melihat kepada realiti yang berlaku dalam sektor keusahawanan ini, apa strategi terbaik dalam membantu
Satu tadi disebutkan tentang golongan unbankable, iaitu bagi golongan yang tidak mempunyai kelayakan untuk membuat pinjaman bank tetapi mampu mempunyai akses kepada bank. Bagaimana, apa strategi yang perlu diberi tumpuan secara khusus untuk golongan ini? Okey, baik Fizi. Kita boleh bicarakan daripada dua sudut pandang yang berbeza. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang kerajaan sendiri dan sudut pandang kedua adalah sudut pandang usahawan itu sendiri. Di peringkat kerajaan, saya rasa golongan-golongan yang seperti unbankable, informal sector ni, mereka ni memang ada akses kepada bantuan kerajaan maupun bantuan kewangan. Contoh, akses itu tak ada. Mereka tahu tentang perkara ini. Cuma isunya adalah dokumentasi. Isu nak membuktikan bahawa mereka dipenang niaga, isu lesen, isu premis, isu pendaftaran di SSM. Jadi perkara-perkara ini memang menjadi kekangan yang sangat utama kepada mereka untuk mendapat bantuan-bantuan serta pinjaman-pinjaman yang disediakan oleh bank-bank di peringkat kerajaan maupun di peringkat komersial. Jadi saya rasa di pihak kerajaan sepatutnya lebih mempelbagaikan lagi produk untuk golongan informal ni, seperti mana yang telah diadakan oleh Tekun. Ya, pihak Tekun, saya berjumpa dengan CEO Tekun kemarin, Datuk Adam, menyatakan bahawa memang ada produk bantuan yang boleh digunakan oleh informal sector yang memang tak ada dokumentasi yang baik supaya mereka ni boleh diperbaiki dari segi dokumentasi dalam masa mereka menerima pinjaman tersebut. Walaupun dah ada di Tekun, saya lebih galakkan banyak lagi agensi yang berkaitan untuk memperbagaikan lagi produk untuk membantu mereka yang terkesan dalam keadaan COVID-19, krisis COVID-19 ini. Dan itu di peringkat kerajaan. Di peringkat bank komersial pula, kami harapkan sangat supaya kelonggaran diberikan kepada penerima pinjaman ini mengikut kriteria yang tertentu oleh pihak bank komersial supaya lebih banyak akses kepada dana ini digunakan oleh B40 micro entrepreneur ini untuk meneruskan kelangsungan perniagaan. Kita faham bank komersial ada cabaran masing-masing, namun kalau boleh diperluaskan lagi dan kalau boleh Fauzi, saya minta jangan cas interest yang sangat tinggi, kerana kalau sangat tinggi kepada golongan-golongan yang macam ini akan lebih membebankan mereka. Kadarnya sepatutnya lebih sama dengan apa yang telah ditawarkan oleh kerajaan maupun kadar yang lebih kompetitif lah. Jangan terlalu menekan mereka supaya mereka terbeban dengan interest dan juga faedah yang dibayar dengan bantuan-bantuan kewangan yang diperlukan. Di peringkat usahawan pula Fauzi, yang penting adalah kita kena sentiasa peka dengan tanggungjawab kita sebagai usahawan. Daftar di SSM, dapatkan lesen selagi boleh. Alright, dan juga ada dokumentasi yang baik supaya orang kenal kita, orang boleh recognize kita sebagai usahawan dan orang boleh bantu kita maupun di peringkat bank maupun juga di peringkat kerajaan. Dan of course lesen dan premis ini berkait dengan kerajaan negeri. Jadi kerajaan negeri juga perlulah memberi sedikit kelonggaran, perlukan perbincangan dan engagement yang lebih baik dengan persatuan-persatuan usahawan mikro dan juga penjaja contohnya, supaya perlesenan bukan menjadi satu isu yang menghalang mereka untuk menerima bantuan. Mungkin saya setuju dengan perlesenan ini, cuma kelonggaran diberikan terutama dalam keadaan krisis. Itu yang saya mohon pihak kerajaan pusat maupun even di peringkat kerajaan negeri yang menjaga perlesenan ini supaya dapat beri kelonggaran kepada mereka supaya kami dapat survive sepanjang 2021 ni, Fauzi. Bercakap tentang kelangsungan dan juga kelestarian perniagaan, kita masih lagi bercakap tentang norma baharu, dan bercakap tentang norma baharu, usahawan perlu bergerak ke arah digitalisasi dan juga menerapkan penggunaan teknologi dalam urusan seharian. Jadi pada pandangan Encik Azahari, bagaimana melihat kepada norma baharu ini, sudahkah dibiasakan oleh golongan usahawan secara keseluruhannya? Okey. Menurut perbincangan yang pernah dijalankan sebelum tentang pendigitalan usahawan, bagusnya COVID-19 ni Fauzi, menjadikan usahawan lebih kata orang peka digital dan terpaksa mendigitalkan perniagaan masing-masing supaya mereka lebih kompetitif. Itu memang baik di peringkat company yang besar MNC maupun di peringkat penjaja di jalanan, memang aplikasi-aplikasi yang telah disediakan membantu mereka untuk teruskan kekal berniaga dalam perniagaan masing-masing. Kalau kita lihat dari segi potensi e-commerce sendiri, di ASEAN pun di Malaysia sendiri pun dijangkakan pertumbuhan e-commerce pada tahun lepas 20.8% dan itu setara dengan pertumbuhan di ASEAN lebih kurang 23%. Dan kita nampak peluang yang ada dalam bidang pendigitalan yang saya pecahkan kepada dua bahagian. Pertama adalah frontlining, yang kedua adalah backlining. Istilah yang satu kita pakai frontliner dan sebagainya. Frontlining ini lebih kepada pelanggan jumpa kita, e-commerce-nya, website-nya, social media-nya, web marketplace-nya. So itu antara benda yang penting untuk usahawan perlu tahu, dan ramai dah mula menceburkan diri dalam bahagian-bahagian yang tertentu seperti ini, dan juga di backlining contoh CRM, HRM, automation dan sebagainya.
Namun begitu, memang dah banyak bantuan yang diberikan kerajaan. Contohnya macam SME Business Digitalization Grant yang boleh claim up to 5,000 dengan invoice 10,000. Separuh akan disubsidi oleh kerajaan dan separuh akan perlu dibayar oleh pihak SME sendiri, pihak PKS sendiri. Dan ini antara gelar yang sangat membantu mereka untuk mula alert tentang pendigitalan. Dan kami sendiri sebagai technical service provider yang disahkan oleh MDEC dengan solusi kami di gasto.com yang boleh bantu mereka di create website dan juga e-commerce hanya menggunakan Facebook page. Dan ini antara benda yang mudah untuk memastikan usahawan dia boleh kekal dalam dunia digital. Dan yang paling menakutkan saya, Fauzi, adalah saya risau selepas 2021 mereka akan patah balik ke arah konvensional, patah balik ke arah cara lama kerana mereka ada satu isu yang memang sekarang ni memang mencabar, iaitu isu digital fatigue, keletihan digital akibat beberapa perkara. Contohlah dari segi device-nya, dari segi prasarananya, infrastrukturnya. Nak suruh buat e-commerce, data plan tak ada, handphone tak cukup kuat untuk ada kekuatan untuk mengadakan e-commerce misalnya. Jadi ini menjadikan kadang-kadang usaha jadi digital fatigue, keletihan digital. Namun saya rasa inisiatif jendela dia telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat sedikit sebanyak membantu kita untuk memperbaiki infrastruktur, seterusnya mengadakan peranti yang baik melalui LHDN, melalui kata orang pelepasan cukai dan sebagainya, sekurang-kurangnya memberi satu peringatan yang baik kepada usahawan untuk kekal dalam perniagaan digital, dalam masa yang sama juga boleh meneruskan perniagaan konvensional masing-masing. Kalau melihat daripada apa yang dikongsikan oleh Encik Azhari tadi, kalau diikutkan ini adalah masa yang terbaik untuk usahawan bergerak kepada digitalisasi ataupun norma baharu. Tetapi dalam masa yang sama kita melihat banyak peluang-peluang pekerjaan yang ataupun mereka yang bekerja sebelum ini dalam sektor informal malah bagi suri rumah secara tidak langsung mereka sudah menjinakkan diri untuk berniaga secara online atau berniaga secara atas talian untuk menyara dan juga membantu keluarga dalam segi soal pendapatan keluarga. Dalam hal ini tadi pun dikongsikan takut nanti kebimbangan adalah mereka dah biasakan dengan norma baru iaitu digitalisasi ini, tetapi apa yang mereka bimbang adalah dengan halangan-halangan device-nya, capaian internetnya. Takut-takut nanti mereka akan kembali ataupun U-turn kepada norma yang lama. Jadi dalam hal ini, apa yang boleh diberi tumpuan oleh kerajaan dalam mana kita memastikan norma baru ini perlu diteruskan dalam masa akan datang? Okey, of course. Terima kasih, Fauzi. Yang paling penting adalah pelaksanaan infrastruktur dari segi capaian data kepada seluruh negara. Dan bila capaian data itu baik, sekurang-kurangnya pendigitalan frontlining untuk mengekalkan kita punya keteradaan kita dalam dunia e-commerce boleh kekal. Bila tak ada data ni, isu dia nak buat kerja pun tak boleh, Fauzi. Alright, kalau kita nak get to internet without data, it's a funny thing, something weird. Jadi kepentingan untuk menguruskan infrastruktur main peranan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi ketersediaan dari segi perantinya. Jadi pihak kerajaan boleh memberikan kata orang insentif. Mungkin RM200 untuk setiap usahawan ataupun RM500 untuk usahawan untuk memberi peranti dengan syarat peranti itu wajib digunakan untuk perniagaan, bukan untuk tujuan lain. Kerana untuk perniagaan semata-mata. Dan saya dah nyatakan di banyak kali kepada kementerian yang lain yang terlibat untuk memberi peranti. Contoh macam e-wallet untuk orang scan bayaran. Kalau kita bagi e-wallet pada rakyat pun dan peniaga tak ada mesin nak menerima e-wallet, dan ada yang tak install pun e-wallet dalam handphone masing-masing, macam mana nak jalankan perniagaan tersebut? So kalau ada subsidi, ada bantuan, sedikit sebanyak membantu. Dan yang penting juga kita kena buat banyak program promosi untuk memastikan usahawan mikro PKS dapat terus kekal bersemangat dalam dunia digital. Jadi kata insentif membantu juga, tapi dalam masa yang sama mindset kena betul. Kerajaan siasat buat promosi di peringkat agensi, di peringkat kementerian untuk memastikan rakyat faham bahawa betapa pentingnya pendigitalan dalam perniagaan dan jangan pulang kembali ke arah konvensional jika boleh. Alright, kecuali kalau isu yang sangat besar, supaya mereka terus kekal dalam e-commerce, dalam pendigitalisasi perniagaan masing-masing, dan pasaran bukan sahaja di Malaysia malah boleh pergi di peringkat luar negara. Kita tak boleh fly, tapi produk dan servis kita boleh fly. Itu yang paling penting. Okey, Encik Azhari, kita akan berehat seketika. Selepas ini kita nak memberi fokus kepada satu lagi topik iaitu berkaitan dengan gerakan koperasi, kerana dilaporkan hampir ataupun kira-kira 30% gerakan koperasi dikesan tidak aktif. Selepas ini akan kita bincangkan dalam agenda awal ini.
Baik, kembali dalam agenda awal ni, kalau di awal tadi kita membincangkan tentang agenda memperkasakan dan juga pembangunan usahawan. Untuk waktu ini kita memberi fokus kepada agenda gerakan koperasi kerana dilaporkan kira-kira 30% koperasi dikesan tidak aktif, dan kalau diikutkan dalam laporan media yang dikongsikan sebelum ini pun 73 koperasi di seluruh negara mengalami kerugian cecah 3.2 juta ringgit, dan ini sudah tentu menimbulkan kebimbangan dan juga kerisauan. Untuk waktu ini kita terus lagi bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM, Encik Azhari Wahid. Encik Azhari, daripada apa yang dikongsikan sebentar tadi, 30% koperasi dikesan tidak aktif. Bagaimana dan apa sebenarnya jenis bantuan yang sebenarnya diperlukan untuk memastikan koperasi-koperasi ini untuk kekal aktif? Fauzi, seperti mana kita kena faham, koperasi ni bukan kumpulan yang memang kata orang lahir untuk jadi usahawan. Dan mereka mempunyai satu common interest yang mereka ingin capai dengan menubuhkan koperasi. Dan dari pelbagai aspek, ada koperasi masjid, koperasi sekolah, koperasi persatuan, koperasi mahasiswa dan sebagainya. Jadi mereka didatangi pelbagai lapisan masyarakat. Dan yang paling penting, saya rasa bantuan yang perlu ditekankan oleh kerajaan adalah memastikan banyak program yang dapat menyelesaikan isu mindset mereka. Dan kalau mindset mereka betul, kena ubah daripada seorang engineer, contohlah persatuan jurutera mengadakan koperasi, menjadi seorang usahawan. Sebab bila sebut koperasi, dia masih lagi entiti perniagaan. Jadi mindset ahli lembaga koperasi maupun ahli-ahlinya perlu ada mindset keusahawanan. Itu yang sangat penting. Kalau tidak, takkan selesai isu koperasi yang tidak aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon pihak kerajaan beri banyak lagi input dan maklumat kepada koperasi supaya ada kajian tentang pasaran. Sebab saya risau kalau koperasi buka bisnes berdasarkan gut feeling. Berdasarkan, okeylah aku buat Arhanu, okeylah aku buka tourism center. Jadi benda tak berdasarkan permintaan daripada pasaran. Itu yang paling utama. Jadi bila ada kajian yang banyak oleh kerajaan yang dapat disalurkan kepada koperasi ini, mereka ada idea. Dan mereka ni bukan lahir daripada usahawan. Mereka ada idea baru untuk memastikan perniagaan itu lebih baik dan lebih kekal lama. Dan ini menjadikan mereka lebih aktif dalam aktiviti pemasaran. Of course, bantuan kewangan memang dah banyak kepada koperasi melalui SKM dan sebagainya, dan juga bank-bank yang berkaitan. Dan yang paling penting adalah akses kepada pasaran, termasuk pendigitalan seperti mana yang program dijalankan di Institut Koperasi Malaysia di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi, yang banyak menjalankan program untuk memastikan kita dapat, ahli-ahli koperasi dapat tahu tentang akses kepada pasaran. Dan tolong adakan banyak lagi program yang berkaitan dengan business matching. Bila ada banyak business matching, kalau kita buat Arhanu, kita tahu siapa yang nak pakai Arhanu. Kalau kita buat tourism, kita boleh berjumpa promosi di luar negara untuk bawa pelancong nanti, insyaAllah bila kita dah boleh fly nanti contohnya. Business matching boleh membantu mereka, dan kebanyakan koperasi ada juga yang terlibat dengan B2B business, perkhidmatan. Jadi bila ada business matching, baik dari segi pembeli maupun pembekal, membantu mereka untuk berkembang. Dan of course tak boleh lari daripada pendigitalan koperasi juga. Koperasi ni kadang-kadang sedih, Fauzi, tertinggal dalam banyak-banyak pengumuman-pengumuman yang dinyatakan oleh kerajaan. Selalu disebut PKS, kadang-kadang lupa koperasi. Sedangkan koperasi ini adalah entiti perniagaan yang memang sah di Malaysia, dan saya mohon kerajaan untuk samaratakan semua bantuan ini di peringkat PKS dan juga koperasi. Tadi disebutkan antara 3-4 perkara yang ditarik keluar daripada apa yang Encik Azhari katakan. Yang paling awal tadi disebutkan tentang mindset. Sudah ada persepsi dan juga stigma berkaitan dengan peranan koperasi. Tetapi dalam mana kita bercakap tentang era normal baharu ini, semuanya berubah. Adakah melihat kepada peranan koperasi itu sendiri, model perniagaan bagi koperasi itu juga perlu berubah ataupun bagaimana? Ya, sebagai entiti perniagaan, sama juga seperti PKS, koperasi juga perlu berubah. Dan bila kami bertemu dengan koperasi, kami ada banyak sesi virtual dengan Institut Koperasi Malaysia yang kita bincangkan tentang bagaimana untuk orang kekal berniaga, terutama dalam krisis COVID-19. Jadi bisnes model juga perlu berubah. Kalau mungkin dulu tourism mungkin salah satu dari antara bisnes model yang popular di kalangan koperasi, namun mengikut keadaan sekarang itu yang paling tercapai, yang paling mencabar sekarang. Jadi perlu ada satu bisnes model yang baru. Jadi perubahan bisnes model itu bukan hanya pada PKS, termasuk koperasi. Dan kita kena faham koperasi ini masih entiti perniagaan. Mereka ada tanggungjawab untuk, paling mudah kalau bahasa mudahnya, untuk membuat keuntungan. Barulah ada koperasi gembira, dapat dijual dan sebagainya. Jadi bila ada bisnes model yang baik, yang diguna pakai dalam keadaan yang terkini, dalam keadaan krisis contohnya, maka sekurang-kurangnya koperasi itu lebih aktif. Dan benda ni
pihak kerajaan dan juga agensi yang berkaitan perlu bantu mereka supaya ada jalan dan juga hala tuju yang lebih jelas. Contohnya kajian tentang pasaran yang mana yang sesuai untuk dijalankan oleh koperasi dalam keadaan krisis COVID-19. Bila ada kajian, ada bantuan dari segi hala tuju, sekurang-kurangnya mereka ni ada pilihan untuk mengubah mereka punya business model. Dan saya yakin bila ada kajian yang baik, mereka dapat business model yang lebih baik untuk memastikan lebih aktif dan juga mereka kekal dalam perniagaan masing-masing. Encik Aziz, sebenarnya banyak perkara yang kita nak bincangkan tetapi lebih kurang baki dalam 3-4 minit yang terakhir ini saya nak menyentuh dan juga nak tarik diskusi ini lebih kepada kita melihat kepada pindaan Akta Koperasi 1993, Akta 502 kepada Akta Koperasi 2021 yang mana melihat kepada beberapa pindaan yang dilakukan. Jadi melihat kepada pindaan Akta Koperasi 1993 kepada Akta Koperasi pindaan 2021 ini sejauh mana pindaan ini boleh memberi impak positif kepada keusahawanan koperasi? Okey, saya rasa pindaan itu satu tindakan yang sangat baik kerana banyak perubahan yang dinyatakan. Contohnya, nak mendukungkan koperasi hanya perlukan 20, bukan lagi 50. Kemudian 10 orang diperlukan untuk mengesahkan mesyuarat. ALK, ahli koperasi berubah daripada 6 orang ke 3 orang dan juga audit daripada 3 orang kepada 2 orang. Saya rasa ini antara benda yang baik untuk mengurangkan birokrasi dan fokus terlalu sangat kepada pentadbiran. Memang pentadbiran itu perlu, memang wajib, memang saya sokong sangat-sangat. Cuma bila banyak sangat isu-isu pentadbiran yang tak selesai, jadi koperasi yang saya fikir tentang pentadbiran bukan untuk mendapat keuntungan daripada aktiviti perniagaan. Kurang kos, bila dah kurang auditor contohnya, mengurangkan kos, menggalakkan lagi penubuhan koperasi dengan lebih mudah, terutama golongan-golongan mungkin di luar bandar ataupun golongan-golongan sekolah dan juga mahasiswa yang memudahkan mereka untuk dapat lebih ramai ahli dalam menubuhkan koperasi. Dan secara tak langsung mereka boleh fokus bila ada ahli yang lebih serius, yang lebih jitu, mereka boleh pilih bisnes model yang baik supaya koperasi mereka terus aktif. Dan dengan akta yang baru ini mudah-mudahan mengurangkan tanggungjawab mereka dalam pentadbiran dan lebih fokus kepada memastikan mereka terus boleh menjaga pendapatan daripada koperasi masing-masing. Okey, baik, terima kasih Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM Encik Azhari Wahid atas perkongsian kita melihat kepada setahun Malaysia Prihatin. Tumpuan malam ini lebih kepada kita melihat kepada agenda pemerkasaan dan juga pembangunan usahawan dan juga gerakan koperasi, dan pastinya diskusi ini akan diteruskan oleh rakan penyampai yang lain iaitu Zulfitri Yusof bersama tetamunya Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar iaitu Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi masih lagi dalam slot agenda awal ini. Selepas ini, saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzian, kita jumpa lagi.